Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabban bil islam dinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah, malam Jumaat Sayyidul Ayyam, malam yang mana seminggu sekali Allah SWT beri peluang pada kita untuk berdoa, bermunajat. Setiap malam ada, setiap minggu sekali ada, setahun sekali ada, semua hidup sekali ada. Semua hidup kita berada di Makkah menunaikan haji. Setahun sekali Lailatul Qadar, malam Qadar yang mana lebih daripada 1000 bulan. Seminggu sekali ada, setiap hari Jumaat. Dan setiap malam ada di sepertiga malam atau di akhir malam. Jadi seperti mana yang kita janjikan, minggu lepas kita nak baca balik kitab Majmu'ul Usul min Ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ambil bahagian amalan. Sebab bahagian harapan, bahagian rukun iman, alhamdulillah kita dah belajar dengan tafsir Al-Quran. Cuma kita sekarang nak fokus pada bab amalan yang menepati sunnah. Jadi seperti mana yang kita bincang di awal pengajian, kita akan ambil kitab Majmu'ul Usul min Ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dihimpun semula oleh Abdul Hadi bin Ya'qub, disusun daripada mudir Darul Ulum Syekh Abdul Hadi bin Ya'qub. Ambil daripada judul asal Jami'ul Usul, dikarang oleh Imam Mubarak bin Muhammad bin Athir tahun 544 Hijrah. Beliau wafat 606 Hijrah, mana lebih kurang 800 tahun. 8 tambah 6, 14. 800 tahun yang dulu. Kemudian kitab ini disusun mengikut, kita baca lah sikit. Dalam kita ambil kitab yang disusun oleh Syekh Maulana Abdul Hadi. Kita boleh kenali Maulana Abdul Hadi. Muqaddimah yang ditulis oleh Maulana Abdul Hadi, kita boleh baca. Setelah beberapa tahun daurah tafsir Al-Quran diadakan di pondok kami pada tahun 2008 lah, yang pertama kali, dan berbelas-belas kali sudah sehingga hari ini. Terfikir bahawa apa salahnya jika daurah hadis bagi orang awam diusahakan. Sebelumnya kita lebih kenal dengan tafsir Al-Quran semata-mata ataupun daurah tafsir. Apa salahnya jika diadakan juga daurah hadis bagi orang awam? Mana daurah ni pengajian pada awal sehingga akhir. Seperti mana pengajian daurah tafsir, bila kita pergi daurah tafsir, bermula surah Fatihah sehinggalah surah An-Nas dan diberi sanad pengajian. Difikir juga kerana mereka juga suatu hari akan menghadap Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Sekurang-kurangnya mereka juga dapat mendengar sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka telah mendengar firman-firman Allah Ta'ala. Banyak tahun juga ini Maulana Hadi mencari sebuah kitab yang merangkumi seluruh hadis sahih. Kitab yang tidak berulang-ulang sebutan hadis. Kadang menjadi lebih rumit apabila almarhum guru kepada Syekh Maulana Abdul Hadi, itu Maulana Badakhsyani, menyatakan tidak jumpa kitab seumpama itu. Tanpa putus asa, Maulana Abdul Hadi terus beristikharah sehingga teringat akan kitab Jami'ul Usul ini. Hati mula rasa tenteram untuk meneruskan hasrat ini. Setelah pada tahun 2015, susunan mula diatur. Mana kitab yang kita akan mulai baca, Majmu'ul Usul, yang disusun tahun 2015. Tapi dibuat daurah hadis pada tahun 2019, 4 tahun susunannya. Dengan mengikut hadis Jibril yang terkenal, di mana soalan tentang iman, Islam, ihsan. Jadi hasrat Maulana jadi untuk menjelaskan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Hadis merangkumi 80% tentang amalan, Al-Quran 80% tentang akidah ataupun tauhid. Jadi dalam kita muktabar Al-Asy-Syafi'i, Majmu' Nawawi, An-Nihayatul Liramli, At-Tuhfah Ibn Hajar Al-Haytami, Mughnil Mukhatib dan Syuruhul Manahij.
Susunan kitab ini bermula dengan tajuk akidah. Jadi kita terus pada jilid yang ke-6. Semua ada 10 jilid. Kita ambil separuh dah. Mana hadis-hadis yang berkaitan dengan dengar saja, iaitu hadis-hadis rukun iman dan berkaitan dengan hari akhirat, kiamat dan sebagainya, dah lalu. Kita akan sentuh tentang bab solat. Dalam jilid 6 ni, dia tebal, lebih kurang 1000 hadis. Kita akan memula secara rasmi lah. Dia ada bab semayang, bab masjid, iktikaf, tilawah Quran, zikir dan doa. Doa-doa yang dikubur dalam ni maknanya secara warid daripada Nabi SAW. Kurang-kurangnya kalau boleh habis jilid ni lebih kurang 1000 hadis. Jadi kita akan bermula dengan babus solah. Kerana kepentingan solah, kita ada suratul mu'minun, surah orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mana semayanglah syiar Islam yang paling besar. Rukun Islam yang mana setiap hari 5 waktu, yang mana tuntutannya secara berjamaah. Kalau kita baca semata-mata kita, semayang di rumah 1 pahala, semayang di masjid 27. Tidak timbul situ. Kerana pelaksanaannya secara berjemaah. Bimbang, kalau tidak dilaksanakan berjemaah bukan masalah pahala, kemurkaan Allah. Sebab solat ditunaikan secara berjamaah. Jadi kita akan buka kitab secara rasmi malam ni. Terus jilid 6. Mana kalau kita nak kitab ni ada dekat AQS, terus kita ambil jilid 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bab buku iman. Mungkin insya-Allah selesai dengan tawarukh tafsir. Jadi bab 6, 7, 8, 9, 10 dia bermula bab ibadat, tutup dengan bab ihsan, iaitu akhlak. Habis. Mana kita ambil kalau ikut hadis Nabi SAW dan hadis Jibril tu. Jibril datang tanya Nabi, ma manal iman. Nabi pun jawab, iman antu minabillah, iman pada Allah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Dan akhir sekali antu minabil qadar khairi wa syarri, kau beriman pada qada dan qadar. Kemudian dia kata sodakta, para sahabat pun terkejut. Itu hadis yang selalu kita bincang. Muhammad dan Islam, Nabi pun menjawab, al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ita'iz zakat wa iqamis shalah wa shaumiru wa tahajjul bait man istata'a ilaihi. Dia pun jawab sodakta. Dan kemudian Jibril tanya lagi, ma mana ihsan? Ihsan pun Nabi pun jawab, anta abudallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Itulah 3 rukun agama kita yang besar. Iman, Islam, ihsan. Jadi bab iman selesai. Allah sendiri yang terangkan dalam Al-Quran. Maknanya bab tu Quran ni kena baca hari-hari, sebab rukun iman dia kena mesti ada setiap saat. Rosak rukun iman, habis keimanan. Tapi sebaliknya rukun Islam ada yang kena sungguh sekali, haji. Ada yang setahun sekali, puasa, zakat. Ada yang setiap hari. Jadi kita kena fokus yang setiap hari lah. Jadi kita masuk bab yang pertama, babus solah. Al-babus solah ni Syekh Abdul Hadi Maulana boleh ambil terus bab yang paling penting. Dikarang oleh kitab ini, dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i. Bukan Hambali, bukan Maliki. Bahkan beliau adalah Ibnu Athir, Mubarak bin Muhammad bin Asir, tokoh dalam mazhab Syafi'i. Bab yang pertama yang disusun dalam jilid yang ke-6, mana boleh rujuk di AQS ada. Fi salatil jamaah. Maknanya perkara yang peranan besar, dia kata dalam solat jemaah ni, solat jamaah, jamaah, solat berjamaah. Dah jadi bahasa Melayu dah, solat jemaah, solat berjamaah. Wa fihi khamsati fusulin. Fi solat jemaah ni pada menerangkan, fi bayan pada menerangkan sembahyang berjamaah, dan di dalam bab ini ada 5 fasal. Fasal yang pertama, fi wujubiha, kewajipan dan menjaganya. Wajib dan menjaganya sembahyang berjamaah. Ini banyak kesilapan berlaku di negara kita. Sama di sekolah-sekolah, disebut PDP sehingga dia kata tak apa sembahyang jemaah lepas ni. Sedangkan sembahyang jemaah sekali, maknanya ketua pemerintah, kalau di sekolah pengetua lah dia jadi imam, sembahyang sekali je. Kemudian kalau pengetua kata pukul 3, pukul 3. Kalau dia meeting habis pukul 3, tak, tunggulah. Sebagaimana zaman Nabi.
zaman khalifah. Dia akan tunggu khalifah datang. Jadi bila kita tidak baca bab ini di sekolah, menyebabkan banyak masalah di sekolah tak dapat diselesaikan, disiplin. Sebab bila hubungan dengan Allah tidak dijaga, Allah takkan jaga hubungan sesama manusia. Jadi maknanya tajuk ni perlu dibaca di sekolah-sekolah supaya sekurang-kurangnya waktu zuhur masuk, berhenti sekejap. Negara kita agama rasmi Islam. Kenapa kita susah nak dirikan surau? Sedangkan surau ni simple saja, asalkan ada bumbung diletak di situ sebagai surau. Dinding nombor 2 lah. Yang penting ada selesa pelajar salat. Kita hari ni sangat sukar nak buat surau, terpaksa kelulusan demi kelulusan. Orang bukan Islam pacak saja buat, tak ada masalah. Kita nak buat surau pun susah. Sedangkan surau perlu dibina sebanyak mungkin supaya solat berjemaah ni tidak diabaikan. Bila hujan barulah semayang di tempat masing-masing. Seperti berlaku pada ketika Nabi bawa kemah. Jadi masing-masing ada kemah, semayang dalam tu kemah masing-masing sebab hujan lebat. Jadi hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Jadi hadis sahih lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Kita kena baca matan. Matan ni maknanya kata-kata Nabi. Abu Hurairah dipanggil perawi. Perawi dia Abu Hurairah, kita kenal Abu Hurairah ni perawi yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Dia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki telah datang, rajulul a'ma, lelaki buta. Ya Rasulullah, wa Rasulullah, innahu laisa liqaid. Aku tak adalah pemandu, pemimpin, qaid. Nak pimpin bawa pergi ke masjid, yaquduni ila masjid. Orang buta tanya. Mana kalau orang buta tak lepas, orang celek, maknanya melampaui patutnya lah. Dia pun bertanya Rasulullah. Fasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayurakhisa lahu, supaya diberi keringanan untuk sembahyang di rumah lah. Farukhisa lahu, Nabi kata okey boleh ya. Tapi ketika dia berpaling wala da'a, Nabi panggil balik. Hal tasma'un nida, dengar azan ke? Azan di sini azan suara biasa lah. Zaman dulu, zaman sekarang bangunan banyak, mungkin tak dengar sebelah tu. Dulu saya rasa kalau azan jauh juga, dia boleh pergi buat tanah lapang jauh. Tambah pula suara muazzin yang kuat, bukan dengan speaker lah. Kalau speaker hari ni budak azan, kalau tanpa speaker kita dengar tak dengar, sebab guna suara yang halus. Allah, dia dulu sepatutnya suara azan biarlah gagah macam orang tua-tua dulu. Kalau azan boleh dengar jarak jauh, tapi pelajar sekolah ini dia azan disuka macam nasyid, suara yang slow. Kita nak azan nak panggil orang biar gagah. Kadang-kadang budak-budak di sekolah dia azan, dia suka ikut lagu-lagu yang mendayu-dayu. Biasa-biasa je azan. Yang penting boleh orang dengar. Cuma azan secara biasa, hal tasma'un nida, dengar azan tak? Naam. Pak Haji, wajib datang. Mana orang buta pun tidak terlepas. Dengar, kena datang. Sebab dekat rumah dia, bila dengar, maknanya bukan dengan azan, bukan dengan speaker. Laungan biasa boleh dengar, mana wajib datang. Pak Haji. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Muslim Nasa'i juga. Amr Umi Maktum radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang buta sendiri bagi tahu, Umi Maktum ni, inni dharirul basar, mata buta, syasi'ud dar, rumah jauh. Udah wali qaid, aku ada wali bagi diriku, qaid, yang mana yang boleh pimpin bawa ke masjid, tapi la yulayuminu, dia tak serasi. Nak pergi masjid pukul 7, dia mari 7 suku, mana tak serasi. Terjemahan dalam syarah dia tak serasi. Boleh tak rukhsah untuk an usalliya fi baiti, aku nak sembahyang di rumah. Ni orang buta, dia ada yang boleh bawa, tapi bawa dia ni tak serasi. Tak serasi maknanya kerjasama tu kurang. Pukul 6 janji, pukul 6.30 datang. Jadi dia boleh dapat keuzuran. Hal tasma' nida, dengar ada azan, na'am. Bila dengar, fa'ajib. Fa'ini la ujidu laka rukhsah. Nabi SAW bersabda, tidak ada kudapat itu rukhsah. Mana dengar azan, mana
Di sini menunjukkan kepada kita pelaksanaan solat jemaah tu sangat diambil berat oleh Nabi SAW. Kita di sekolah-sekolah hari ni sangat sambil lewat. Kejar semata-mata exam oriented. Sembahyang pukul 3.30, pukul 4. Sedangkan azan pukul 1. Maknanya kita kena baca hadis-hadis tentang solat berjemaah. Dia bukan isu satu pahala 27. Isu dia kemukaan Allah bila tidak ikut cara Nabi. Kalau dia kata di rumah pun sembahyang, lepas ni pun sembahyang. Pelaksanaan bila tidak ikut cara Nabi, dia akan mendapat kemukaan daripada Allah. Sebab Nabi dilantik untuk ajar cara-cara beribadat. Kecuali ta'abudi ni rasa hamba. Rasa hamba tu dia datang dari jiwa. Segala perbuatan dia kerana Allah secara umum. Seterusnya bila Nabi kata tidak ada. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, innal madinata kathiratun al-lahwa was-siba wa nadarul basar. Madinah ni dia kata besar. Cuma Nabi tanya, hal tasma' hayya 'alas salah hal falah? Syiar kita dua, hayya 'alas salah hayya falah. Kalau buka tabung haji dia tulis hayya 'alal falah. Tak cukup satu, hayya 'alas salah mesti ada. Hayya falah kejayaan. As-salah sembahyang. Mana sembahyang jaga ada kejayaan. Seperti mana para sahabat bila berhijrah ke Madinah, Nabi tak bincang pun bagaimana nak kuasai ekonomi, iktisad. Nabi hanya bagaimana nak tegakkan sembahyang. Pergi masjid. Semua orang datang masjid. Hidup makin susah, tak ada masalah. Sembahyang kena jaga. Tapi Allah bila dah tegur dengan syarat, Allah bantu. Yahudi belot. Segala kekayaan Yahudi kumpul beratusan tahun, Allah bagi kepada umat Islam. Kemudian bila dah belok, kemudian Rom Parsi pun tumbang. Maknanya tegak saja syariat, Allah akan bagi nusrah. Tanpa syariat tak ada nusrah. Bahkan dia akan jadi kucak kecil. Umat Islam banyak tapi seperti buih di lautan. Sebab syariat tak jaga. Syariat paling besar solat. Solat seperti mana kita sekurang-kurang kita bacalah hadis-hadis yang daripada Nabi tentang sembahyang. Hadis tentang sembahyang paling banyak. Kita boleh tengok berapa ratus hadis ni. Beratus-ratus hadis. Sekurang-kurangnya kita dengar ini hadis pada Nabi SAW. Hadis yang seterusnya, dah dua dah hadis. Hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Daud. Yang tadi riwayat Muslim, dua-dua tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al munadiya, siapa yang mendengar munadiya, dipanggil muazzin lah, munadi atau muazzin sama makna lah. Falam yamna'ahu, tidak ada yang menghalang keuzuran untuk dia pergi, uzrun. Falam yamna'ahu min ittiba'i uzrun, qala, sahabatnya apa uzurnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khauf atau marad, takut atau sakit. Sakit pun kalau boleh demam sikit-sikit mana boleh pergi. Kita tengok sakit tahap macam mana. Sehingga Nabi bila dipapah pun Nabi pergi. Mana sakit pengsan dan sebagainya. Jadi di sini qala khauf lam tuqbal. Mana kalau tidak ada uzur lam tuqbal minus salah. Sebab tu ada perbincangan di khilaf, ada kata sembahyang sah atau tidak sah. Cuma mazhab kita sembahyang berjemaah ni fardu kifayah. Ada sebahagian kata sunat muakkad. Situlah yang jadi surat muakkadah tu yang orang Malaysia ni dia sambil lewa untuk solat berjemaah. Sedangkan Bangladesh sebab mazhab dia wajib, dia lambat pun dia akan pergi. Dia tak ada istilah solat di rumah, terutama Pakistan. Cuma dia mazhab dia sembahyang, kita kata dia begini-begini, tapi dia jaga sembahyang berjemaah. Sebab dalam mazhab kita pun fardu kifayah ataupun sunat muakkadah. Sunat yang sangat dituntut. Bila fardu kifayah pula orang lain buat, kita tak payah. Ada masalah. Patutnya fardu kifayah ni bila ada wajib. Dia bukan isu dia satu atau dua, isu dia kemukaan Allah atau tidak bila solat bersendirian. Kecuali lah keuzuran yang mana disebut dalam kitab fiqh 25 keuzuran. 25 keuzuran. Kena tengoklah dalam kitab fiqh. Tapi kita baca hadis dulu. Kitab fiqh kalau dah habis ni kita boleh tengok. Kitab fiqh yang kecil. Pokoknya kita tak laki daripada awal hingga habis. Hadis yang keempat. Tadi pertama, kedua, ketiga. Hadis yang keempat. Hadis ni besar lah. Kelima-lima kitab ada. Bukhari, Muslim, Muwatta, Daud, Nasai, Tirmizi. Semua ada.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu athqalu salati 'ala al-munafiq. Seberat-berat sembahyang kata orang munafik. Al-munafiqi athqalu salati 'ala al-munafiqi. Seberat-berat sembahyang atas munafik salatul isya wa salatul fajri. Sembahyang isya dan sembahyang subuh. Sebab kalau kita pergi buat umrah, maghrib di Arab Saudi terang benderang, boleh main bola lagi. Mana terang. Jadi orang munafik dia jaga. Yang dia tak jaga zaman Nabi, lampu tak ada. Yang gelap isyak dengan subuh. Maghrib terang. Kita hari ni kadang-kadang terang, hari ni terang. Perjalanan lancar. Kalau gelap hujan 2 jam. Tak hujan sejam, sekejap je sampai. Jadi athqalu salati 'ala al-munafiq. Al-munafiq hadis ni semua kita ada. Bukhari ada, Muslim ada, Muwatta ada, Dawud ada, Tirmizi, Nasai, semua kita ada. Mana Nabi kata seberat-berat sembahyang antara orang munafik sembahyang isyak dengan sembahyang subuh. Nabi kata kalaulah mereka tahu ma fihi ma, apa yang ada pada kedua-dua sembahyang subuh dengan isyak tadi, la atauhuma, mereka akan mendatangi kedua-dua sembahyang tadi walau habwan, walaupun merangkak. Isyarat kepada orang yang fikir dunia aja. Buat makan, penuh masjid. Kari kambing, penuh masjid. Kita berharap, ada makan malam ni, ceramah perdana, ada kari kambing dengan macam-macam lah. Tarikan dia tu seolah-olah kita bimbang dia ke arah sana, ke arah sifat munafik. Sebab orang munafik ni ada benda pun dia datang. Tapi di sini Nabi SAW, kalaulah mereka tahu kelebihan orang sembahyang berjemaah dapat begini-begini, orang munafik dia tak tahu. Orang beriman merangkak pun diseret, di apa-apa akan datang. La atauhuma walau habwan, walaupun di merangkak. Habwan ni merangkak. Walaqad hamamtu. Ni hadis yang mana yang setengah mazhab kata wajib sembahyang berjemaah, kita kata fardu kifayah atau sunat muakkadah. Sebab Nabi kata aku berhasrat, hamamtu. Nabi tapi nampak hamamtu, berhasrat an amura bisalah, suruh orang sembahyang dan mereka sembahyang, dan aku amura rajulan, aku akan dengan beberapa lelaki, orang lain sembahyang, lelaki lain ganti Nabi untuk sembahyang bin nas sama antaliqu, aku akan pergi bersama beberapa lelaki mau seberkas huzamun min hatabi, seberkas daripada kayu api, kepada rumah-rumah yang la yashhadun as-salah, yang tidak menghadiri, yashhadu hadir bersembahyang berjemaah. Fa uharriqa alaihim, aku bakar atas mereka. Mana bukan rumah tak ada orang, rumah yang ada orang, bakar rumah orang, mana sekali dengan orang. Wa uharriqa alaihim buyutahum, aku akan bakar mereka dalam rumah mereka. Mana Nabi berhasrat, Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, bermakna solat berjemaah wajib. Sebab itulah mazhab kita tak wajib. Sebab Nabi tak buat, tak bakar. Kalau bakar, dia akan jadi wajib. Cuma mazhab kita dia jadi fardu kifayah atau sunat muakkadah. Sunat muakkad ataupun fardu kifayah. Mazhab lain wajib. Mazhab lain berdalil hadis yang sama, hadis yang kuat, grade A. Ustaz, hadis apa tadi? Bukhari, Muslim, semua kitab ada. Semua kitab ada. Bukhari, Muslim, Muwatta, Tirmizi, Daud, Nasai, 6 ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tadi ada Muslim, Abu Daud, yang ni ke semua kitab. Makna hadis ini hadis yang besar. Nabi kata aku nak bakar hamam tu. Fa'ahraqa ala man la yakhruju ila salah, yang mana biqadari, orang mampu biqadar, mampu dia datang dia tak sembahyang. Akhraj al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia ambil di Bukhari begini, laqad hamamtu an amura bihatabin, aku berhasrat nak suruh bawa kayu api untuk dibakar rumah-rumah yang tak datang sembahyang. Tapi Nabi tak buatlah. Walladhi nafsi biyadi law ya'lamu ahadu ayyajidu, kalaulah mereka ni tahu arfan thaminan, daging-daging yang gemuk, kalau ada baru mereka datang. Mana ni kalau kita tengok dah berlaku secara Nabi orang ramai, kita buat makan, habis makan tak ada datang. Hari buat program Maulid contohnya, parking jam, kita berheran rupanya ada makan, kalau tak ada makan tak datang. Seolah-olah seperti mana hadis ni Nabi kata kalau ada makanan annahu lam yajid afan thaminan, daging daripada yang lemuk ataupun daging daripada kuku yang sedap lah buat sup dan sebagainya, mereka akan datang.
Yang lain semua sama. Mana kalau ada Nabi berhasrat, maknanya Nabi sangat menjaga solat berjemaah. Sebab daripada solat berjemaah lah kita dapat bentuk negara Islam. Tanpa solat berjemaah, macam mana nak bentuk negara Islam? Tanpa solat berjemaah, negara Islam tak mampu diwujudkan. Kita lihat Nabi perkara pertama sampai ke Madinah, masjid. Dan disatukan Muhajirin dengan Ansar dengan solat. Tidak ada perbezaan perkauman. Hadis yang cukup panjang. Hadis yang seterusnya. Hadis bermuslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ra'aituna. Kami ni duk perhati, ni Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang awal-awal antara yang masuk Islam. Wa ma yatakhallafu an salat, yang tertinggal pada sembahyang ni, sembahyang 5 waktu di masjid, bukan tak sembahyang, mereka sembahyang. Orang yang mana jelas-jelas munafik, qad alima nifaqu, sebab munafik ni kadang Nabi pun tak tahu, melainkan dapat wahyu. Sebab dia sembahyang, tengah hari datang panas, negara Arab panas tengah hari, mana ada aircon. Kita tengah hari masuk masjid, selesa aircon, macam waktu subuh kalau aircon dia kuat. Tapi yang ni Abdullah bin Mas'ud bagi tahu, hadis riwayat Muslim, laqad ra'aituna, kami dapati yang meninggalkan sembahyang di masjid ni melainkan munafik, yang mana diketahui munafiknya. Sebab tu Nabi bina nak hilangkan sifat munafik dengan sembahyang dengan jihad, hubungan dengan Allah dan berjihad, infak. Dia banyaklah. Sebab tu orang munafik dia bimbang mati dengan habis duit. Tapi bila dia sanggup berkorban, Allah akan buka. Allah akan buka. Akhir sekali, hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, munafik yang ramai-ramai tu hanya tinggal beberapa orang saja, itu munafik tulen. Yang dikatakan Abdullah bin Ubay, tak ramai. Yang ni disimpan oleh Huzaifah bin Yaman, penyimpan rahsia Nabi. Cuma Sayyidina Umar jumpa, nama dia ada tak? Umar dia tak tanya nama orang, dia tanya kita ini siapa lagi suka tahu masalah orang. Sedangkan masalah kita dah selesai, orang dah selesai. Sebab tu para sahabat dia tak cari munafik, dia tanya sifat munafik ada tak? Kita hari ni, sebab Nabi pun tak tahu, kita tahu tu sikap munafik, oh macam ni munafik, betapa beratnya tuduhan tu. Sedangkan munafik ni Nabi pun tak tahu. Masing-masing kena semak diri sini. Sebab tu ayat Quran tentang tadabbur, afala tadabbaruna al-Quran, semua berkaitan dengan orang munafik. Sebab orang munafik ni bila dia tadabbur Quran baru dia faham. Sebab orang munafik ni dia cerdik, dia nampak kepentingan. Orang yang ada kepentingan ni dia cerdik, dia kata ni ada. Tapi bila dia faham hakikat ketuhanan, oh dia kata semua tu dia silap. Dia akan kembali menjadi mukmin tulen. Semua orang ni kena bersedia untuk sendiri yang usahakan. Bukan kita kata dia ni munafik, tidak. Munafik perkara yang sangat sukar sehingga Nabi pun tak tahu. Dan Sayyidina Umar kenapa dia anggap Nabi belum mati? Sebab dia tahu masalah munafik ni tak selesai lagi. Sebab masih ada. Siapa dia? Sedangkan untuk mengatasi masalah munafik ini, Nabi dah selesaikan dengan wahyu. Sehabis saja wahyu, turunnya ayat terakhir 3 hari lepas tu. Ayat terakhir turun di Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Nabi SAW wafat. Cikgu sekolah tamrin hari Jumaat, sempat rehat hari Sabtu, hari Ahad Isnin meninggal. Kesianlah cikgu tu kata, duit banyak, tinggal kat isteri. Isteri kahwin lain, habis. Saya cakap kat cikgu sekolah, dia rumah sewa banyak, tanah sewa habis lah, kata demam ya, tak ada 3 hari ni. Oh, susah hati dia. Dia takdir Allah, qadar Allah wa ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab bila terlalu jaga harta, dia akan sifat munafik tu akan masuk. Kita kena imbangi dengan infak. Bila dia sanggup korbankan harta yang dia cari sendiri. Sebab tu bila sifat tamak ni ada, harta pusaka pun dia berebut. Sedangkan harta pusaka tu dia dapat percuma ya. Pun dia nak lebih, nak sana sanggup berperang sesama sendiri. Adik-beradik sini pun berperang, bergaduh. Last sekali Tuhan tak satukan. Sebab apa? Tak ikut hukum Tuhan. Akhir sekali kita tengok daripada kaya raya sekarang dah jadi apa kena apa berjalan sebab melanggar hukum Tuhan. Hukum faraid ni last sekali. Mana sebab taubat? Hari ni buat tulisan salah, ayah dah mati, semua dah mati. Bergaduh sesama si. Allah takkan satukan orang yang
tak ikut syariat. Tapi kalau ikut syariat, Allah akan tambah keberkatan. Seperti zakat. Makin banyak dikeluar zakat, seperti para sahabat. Harta tak putus-putus. Sedekah habis, datang lagi. Sebab mereka sentiasa dapat lihat nusrah Allah tu. Macam orang lah. Orang yang main berniaga, dia tahu tu modal 10,000 dapat balik 100,000. Dia tak takut. Jadi orang yang tak main berniaga, dia kata tak boleh ni. Dia takkan kaya. Tapi orang yang main berniaga, dia kata turun 10,000. Kalau tengok ni 100,000. Dia bagi 20,000. Dia tahu. Tapi begitulah para sahabat. Dia tahu infak-infak dia menyebabkan Allah akan balas balik di dunia lagi, bukan di akhirat. Dia dah sentiasa dapat saja rumah untuk infak, dia akan keluar. Abu Bakar, rumah dia keluarkan separuh. Abu Bakar keluar semua. Umar pun terduduk kata tak boleh lawan. Iman Abu Bakar. Abu Bakar dia punya keyakinan, mana kita kena bina lah. Kena ambil model para sahabat. Bagaimana sahabat. Jadi kehidupan kita 3. Quran, sunnah, sahabat. Kalau tinggal sahabat jadi khawarij. Tinggal sunnah, jadi apa? Syiah ke apa-apa. Tak ikut cara Nabi. Dan akan menjadi golongan yang sesat. Sedangkan kalau benda mudah, sahabat buta huruf, boleh masuk surga Firdaus. Kita boleh baca. Maknanya tak sesukar sahabat. Sahabat diuji besar. Sebab itulah salah seorangnya, Tabi kata, untunglah kamu, dikata ke apa, Miqdad. Seorang sahabat, dia kata, jangan berkata begitu. Zaman kami, ramai yang terkesan dengan Abu Jahal. Ramai yang mati. Sebab suasana keimanan tu dahsyat. Jangan kata untunglah dulu. Di mana Allah zahirkan kita berharap, inilah zaman kita. Kita ikhtiar zaman kita, sahabat zaman sahabat. Cuma kita kena ikutlah cara orang yang berjaya. Real dia sama, dia kereta api. 2 jalan, sunnah, Quran, sunnah. Dia tidak akan tempat lain menjadi lebar. Dia sama. Frame dia sama. Kalau frame kereta api tu sama, dia akan terbabas. Kalau kecil pun terbabas, besar pun terbabas. Sebab dia mesti sama. Dia tidak boleh diubah sesuai. Jalan ke akhirat lurus. Tidak seperti mana penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang tidak mendekati wahyu. Sebab bila tidak mendekati wahyu, secara otomatik Allah bagi syaitan qarin. Nak hilangkan qarin itu mendekati wahyu. Wahyu 2, Quran dengan sunnah. Dan cara aplikasi dia, sahabat. Hadis yang seterusnya, hadis dhaif. Sebab dalam ni ada, kita boleh bincang hadis dhaif, tapi sebut saya hadis yang ni hadis dhaif sebab salah seorang perawinya dhaif. Dan maknanya pun dia keras. Bila makna keras ni, dia mesti pada Nabi, tidak boleh pada sahabat. Sebab ini seolah-olah fatwa sahabat. Kita kena ingat, hadis dia mesti marfu' kepada Nabi. Sampai pada Nabi dah sahih. Hadis yang mauquf pada sahabat dia panggil hadis mauquf. 2 hadis sebenarnya ada 3 jenis. Hadis sampai pada Nabi dia panggil marfu'. Kena cek dulu sahih tak sahih. Hadis yang kedua dipanggil mauquf. Sahabat berkata-kata. Yang tu dia ada beberapa syarat sebelum diterima. Hadis mauquf kalau sahih terima, tak ada masalah. Hadis mauquf dia kena ada beberapa syarat. Syarat dia jangan benda hukum hakam di sudut dosa pahala. Sebab Nabi yang boleh buat dosa pahala. Tapi kalau mauquf, dia orang akan cek dulu. Hadis yang ketiga maktub, berhenti pada tabi'in. Ini walaupun hebat macam mana pun tabi'in tersebut, tidak boleh dijadikan hujah. Yang boleh dijadikan hujah hadis pada Nabi ataupun sahabat-sahabat pun dia ada beberapa kategori. Okey, kita tengok hadis dhaif ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mautu tadi tu Tabi'in saja. Dia tak sampai keluar. Tabi'in pun tak boleh dijadikan hujah walaupun sampai Hasan Basri. Hasan Basri ni kibaru tabi'in lah. Qala Hasan Basri sekian tidak boleh dijadikan hujah. Cuma boleh jadi panduan tambahan saja, sokongan saja. Tidak boleh jadikan sebagai paksi hujah. Ini kata-kata ni tak boleh. Kata-kata Nabi lepas. Kalau Hasan Basri itu sebagai sokongan apa? Ni kata-kata Nabi ni diuraikan oleh Hasan Basri. Tapi kita hari ni asalkan kata ustaz semua jalan. Sedangkan tabi'in hidup dengan sahabat Nabi, bukan hidup dengan golongan akhir. Golongan awal tabi'in ni lahir 10 hijrah. Sebab Nabi wafat 11 hijrah. Dia lahir kecil lagi. Mana sempat dengan Nabi? Lahir 10, 11 hijrah, 12 hijrah, 20 hijrah. Maknanya Nabi baru wafat 2-3 tahun lahir. Dia dikira tabi'in. Jadi tabi'in tidak boleh jadikan hukum. Tapi pelaksanaan mereka tu, tabi'in ini daripada kalangan imam mujtahidin. Abu Hanifah, tabi'in, Imam Syafi'i. Mereka inilah yang menyusun kitab-kitab fiqh.
untuk dimudahkan orang awam belajar. Tapi dalil mereka dalam kitab hadis. Sebab tu antara mazhab yang kuat mazhab Syafi'i, sebab Imam Syafi'i dia mahir dalam fiqh dengan Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i diberi gelaran pembantu sunnah sebab dia ada buat kitab hadis, kitab fiqh. Jadi Imam Syafi'i lah tokoh yang terkedepan. Kemudian anak muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan gurunya juga ulama hadis iaitu Imam Malik. Cuma sebab tu dia perbezaan mazhab biasa berlaku dua aja. Sebelah sini 3 orang, sebelah Abu Hanifah. Abu Hanifah sebab dia jauh dengan bumi Hijaz, dia berada di bumi Iraq Kufah, di luar Mekah Madinah. Sahabat hadis banyak di Mekah Madinah, luar Mekah Madinah dia kurang. Tapi bila mana tempat itu kurang bagi perhatian, dia berpindah ke Imam Bukhari luar di Iran. Bila situ kurang, dia pergi ke India pula. Lepas tu sanad pengajian Malaysia banyakkannya daripada India. Syah Waliullah Tuan Aziz Syah Waliullah Dehlevi, orang India. Dulu India dia panggil benua kecil India. Jadi bila sana buat pengajian hadis, maka kita nak mengaji hadis terpaksalah pergi ke Deoband, belajar di sana. Sebab dia masih ada talaki pengajian hadis. Di India ke? Di Pakistan lah sekarang. Sebab India dah pecah. India pecah dua, Pakistan dengan India. Jadi terpaksalah kita pelajar Malaysia talaki. Orang Pakistan datang sini jual kapet. Dia tak datang belajar agama dengan tempat kita. Sebab tempat kita tak maju. Lepas tu masa tu Tun M datang, masa Tun M jadi Perdana Menteri, Syekhul Hadi pada Pakistan datang. Tun M minta jadi profesor kat sini. Dia tak, dia bagi anak murid dia. Sekarang profesor di Malaysia, profesor hadis seorang je, Dr. Abu Les di UAE. Jadi nak buat kajian hadis, Maulana Sayyid Hanafi pun belajar dengan dia. Dr. Asri, kalau tak saya belajar dengan dia. Dia seorang je pakar hadis di universiti kita UAE. Mungkin dah PJ. Pakar hadis tak sanggup duduk Malaysia. Sebab apa? Bukan tempat dia. Dia orang hadis ni, dia mengajar hadis lah, siang pagi petang malam. Dia berkhidmat untuk hadis. Tempat kita kena usahakan lah. Seperti Maulana Asri buat, Maulana Abdul. Dia kena perbanyakkan. Tak perlu kita pergi belajar kat luar. Allah datang. Hari ni orang datang Malaysia cari rezeki, jual kapet. Kita nak belajar agama, kena pergi tempat dia. Sama ada di Pakistan, di Timur Tengah, atau Mekah Madinah. Okay, hadis yang seterusnya, hadis doa ini belum baca lagi. Su'ila rajulun, tanya Abdullah bin Abbas, tanya sahabat, ni pendapat sahabat, fatwa sahabat. Seorang lelaki yasumun nahar, siang puasa, malam qiyamul lail, tapi dia tak pergi sembahyang Jumaat dan sembahyang Jumaat. Jawapannya finnar. Tapi hadis ni ada dhaif. Sebab ada masalah perawi. Kemudian hadis yang terusnya hadis Bukhari, ini hadis Ummu Darda radhiyallahu anha, isteri Abu Darda. Dakhala alaiha Abu Darda balik rumah. Wa huwa mughdhabun. Dia dah keadaan marah. Abu Darda adalah ilmuwan di kalangan sahabat. Ilmuwan kalangan sahabat ramai, antaranya Abu Darda. Abu Darda orang Madinah. Abu Bakar orang Mekah. Abu Darda akhir sekali dia duduk di Syam. Dia jadi gubernur di Syam. Dan di sana anak murid dia lah membawa kiraat Ibnu Amir Asyami. Ibnu Amir ni, dia kiraat kita ada 7 kiraat lah. Salah satu yang masyhur Ibnu Amir Asyami di Syam. Guru dia Abu Darda. Kita punya kiraat di Malaysia Hafs, Asim tu dia belajar dengan tabi'in. Dia generasi ketiga. Tapi Abu Darda, imam di Syam, dia belajar dengan Abu Darda. Maknanya dia tabi'in. Imam kita tabi'in. Boleh faham kan? Kita 3 generasi yang perlu kita kenal. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Imam kita tabi'in. Tapi imam riwayat Ibnu Amir, dia belajar direct dengan Abu Darda. Dan Abu Darda gubernur di Syam. Tapi Abu Darda marah. Suatu hari Abu Darda marah. Hadis ni hadis sahih dalam Bukhari. Dakhala alayya, suatu hari masuk jumpa Ummu Darda, isteri dia lah, Abu Darda, Ummu Darda, dalam keadaan marah. Faqultu, isteri dia, ma aghdabaka, apa yang membuat kau marah ni? Wallahi, aku tak tahu daripada urusan Muhammad illa annahu yusalluna jami'. Semua sembahyang berjemaah. Sebab dia gubernur dan dia qari dan dia ulama daripada sahabat. Dia hantar sana untuk mengajar Quran. Jadi kalau kita tengok Kufah
Sebab apa Kufah jadi banyak kiraat sampai 3? Sebab Sayyidina Ali bawa pemerintahan ke Kufah, pindah daripada Madinah. Jadi kalau kita tengok kiraat banyak di Kufah. Kufah ada 3 imam kiraat, Hamzah, imam kita Asim, satu lagi Al-Kisai, Al-Kufi. Kufah ada 3 sebab bila pemerintahan pada situ, ilmu akan berkembang di situ, dan orang yang mula letak baris titik top ni Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia kau anak murid Sayyidina Ali lah. Mana tokoh yang letak baris, Abul Aswad Ad-Du'ali di Kufah. Ad-Du'ali, Abul Aswad Ad-Du'ali. Ad-Du'ali tu saya tak tahulah, biasa kampung lah. Biasanya gelaran lah Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia yang letak baris titik pada zaman Sayyidina Ali. Dia orang mula-mula. Lepas tu berkembang. Hari ni zaman kita, warna pun ada. Warna merah boleh berhenti. Warna ni tak boleh berhenti. Membantu dari segi wakaf tidak. Tapi asalnya kalau zaman sahabat baris titik tak ada boleh baca. Sebab bahasa mereka bukan baris titik, mereka belajar dengan hafalan. Itu asalnya sunnah Nabi. Quran dibaca dengan hafalan. Tapi bila nampak wafat banyak, mati dalam perang Riddah tu, zaman Abu Bakar, Umar kata tak boleh jadi ni. Abu Bakar kena kumpul, kena tulis. Abu Bakar kata macam mana nak buat benda dia. Akhir sekali Abu Bakar lapang ada, kumpul. Kemudian zaman Sayyidina Osman berlaku lagi. Tulis mula yang lama bakar disebarkan ke seluruh tempat. Di Syam, itu yang jadi qari-qari tu. Qari itu maknanya orang yang main Quran. Bukan zaman kita. Zaman kita qari orang yang baca berlagu dengan sedap. Tak ada masalah. Cuma masalahnya dia kena baca. Orang yang dengar tu azabun alim, dia buat Allah. Sedangkan patut dia minta berlindung. Wal'iyadzubillah, daripada azab yang pedih. Dia pula gembira. Mana dia tak faham. Dia patutnya ayat syurga, ya Allah bagi syurga. Ada neraka, ya Allah jauhkan daripada neraka. Barulah memahami. Tapi kita setuju untuk bacaan Al-Quran cara berlagu ni kerana dia memberi minat. Macam budak-budak menyanyi, nyanyi sedap, kita nyanyi lagi. Kalau minat lagu, kata yang ni suara tak sedap. Mana untuk persembahan, untuk kita baca, untuk menghayati penghayatan, biasa Allah akan zahirkan juga satu negeri qari yang sedap. Tapi banyak baca biasa. Dan sembahyang, dalam sembahyang qari tak boleh baca berlagu. Kalau tidak nanti makmum duduk dengan dia baca aja. Gangguan. Tapi baca seperti Nabi baca, tilawah. Tapi kalau untuk baca di luar sembahyang boleh. Supaya minat pada Quran tu, pagi petang dia nak baca Quran sebab sedap. Macam orang dengar lagu lah. Pagi dengar lagu sebab dia terhibur. Tapi kalau dia terhibur dengan Quran, dengan memahami makna, dia akan membantu lah. Hadis yang tadi mana hadis dhaif. Sebab apa? Dia kalau hukum hakam ni dia mesti pada Nabi. Sahabat dia takkan keluar hukum sendiri. Dia kata qala Rasulullah, orang begini-begini neraka. Tapi yang ni diberitahu kepada Abdullah bin Abbas, dia kata neraka. Daripada dia. Jadi tak sepatutnya hadis mauquf dia begini. Hadis mauquf biasanya fatwa sahabat ni dia akan selari dengan Nabi. Jadi hadis ni dia dhaif. Jadi Ummu Darda tadi dia kata Abu Darda marah sebab dia kata aku tak tahu daripada urusan umat Nabi Muhammad ni semuanya illa annahum yusalluna jami'an. Semua berjemaah. Akhrajul Bukhari. Habis. Pasal pertama tentang kewajipan dan menjaga sembahyang berjamaah. Okey, pasal yang kedua, fi tarkiha, meninggalkannya dengan keuzuran. Mana uzur tak perlu pergi sembahyang berjemaah. Antaranya boleh rujukan kitab fiqh kalau tak salah dalam 25 keuzuran. Kita tengok satu-satu. Yang pertama hadis Bukhari, Muslim, Muwatta dan Nasi. Mana hadis yang sahih. Itban bin Malik radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, Itban beritahu pada Rasulullah, inna suyuwa, ini banjir, air deras. Kita kalau duduk belah hulu, kalau air surut, kita boleh berjalannya. Kalau sungai Tembeling tu, hulu Tembeling, kalau pergi dekat Kampung Bantar, kata pagi Kampung Mat Dali tu, dalam tu, sungai dia tak dalam, tapi kalau air deras tak boleh lintas. Kalau kita panjat Gunung Tahan, kalau hari tu air deras, paksa pasang kemah, tak boleh nak cross. Ini dia pun bagi tahu, inna suyula, arus deras menghalangi aku daripada pergi masjid. Rumah dia sebelah sini, masjid belah sana, dia tak ada pergi. Jadi aku sukalah sekiranya engkau ya Rasulullah datang ke rumah aku, rasmikan tempat dia buat sembahyang. Bila dah tak boleh pergi masjid, dia nak sembahyang di rumah.
dia nak Nabi rasmikan. Ini juga satu sunnah Nabi. Kalau tidak, kita hanya sekadar buat ikut-ikutan. Orang yang buat rumah besar, ada tempat semayang. Kita pun nak buat juga. Sekadar ikut-ikutan. Tapi kalau kita buat, ini hadis Nabi, rumah Nabi kecil, tapi ada sudut semayang. Rumah sahabat kecil, ada sudut semayang. Rumah kita hari ni, tandas pun ada, besar. Tempat makan, besar. Di ruang tamu, besar. Semua besar. Tempat semayang tak ada. Dan tempat semayang para sahabat dirasmikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau contoh ada ulama datang, ziarah Syekh minta solat izin tempat nak buat semayang. Bila kita nak semayang sunat. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau dia buat rumah berdasarkan sunnah Nabi, tempat semayang, dia dapatlah sunnah Nabi. Tapi sekadar ikutan, rumah sebelah tu buat tempat semayang, kita pun buatlah. Sekadar ikut orang, tak adalah pahala sunnah. Pahala sunnah ni kita buat. Nabi buat tempat semayang dalam rumahnya. Walaupun rumah Nabi rumah kecil. Kita ni rumah besar. Semua ada. Tanda zaman Nabi semua jauh-jauh. Sebab di luar. Kita ini tak ada masalah lah. Cuma kena ada tempat yang dirasmikan untuk solat. Jadi Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata arus deras mahal ini. Dia sukalah Nabi datang rumah dia. Nak tunjuk tempat semayang. Untuk dijadikan tempat semayang. Faqala, Nabi kata sanaf'an. Sanaf'an. Nabi kata aku akan pergilah. Nabi berjanjikan ada masa nanti pergilah. Sanaf'an. Nak pergi. Falamma kita Nabi sampai ke rumahnya. Aina turid? Kat mana? Bila kita pergi ke rumah orang kena tanya duduk mana. Bukan masuk kita duduk tu suka. Jadi tuan rumah kata duduk sini. Situlah tempat kita. Ini tak boleh baca bawa rumah sini. Pergi sana, pergi sini. Tuan rumah akan bagi tahu. Sila duduk. Ataupun tuan rumah tak tanya di mana saya nak duduk. Kita kena tanya. Itu adab. Jadi Nabi pun tanya, aina turid? Kat mana nak semayang? Jadi apa dia bagi tahu? Fa asyara ila nahiyah minal bait. Dia tunjuk di satu penjuru. Faqama Rasulullah pun semayang. Bila dah Rasulullah semayang, belakang pun buat sah. Inilah dalil yang dijadikan hujah buat solat hajat. Sedangkan di sini bukan Nabi buat solat hajat. Nabi rasmikan tempat untuk dijadikan solat. Dan sedangkan perasmian buat tempat solat sekali je. Rumah Babina sekali. Kita hari ni solat hajat berkali-kali. Setiap minggu, setiap bulan, setiap malam, setiap tahun. Bila ada exam. Berjemaah. Sedangkan solat hajat tidak difatwakan, tidak dijalankan secara berjemaah. Memang hadis ni. Hadis ni bila kita rujuk dalam syarah, Nabi rasmikan rumah tersebut di mana? Mana ada rasmi setiap hari? Rasmi sekali je. Melainkan dia buat rumah lain pula. Rasmi pula. Biasanya kita rumah 1-2 je. Mana sekali 2 je solat perasmian rumah. Dan sahabat ikut Nabi sebab Nabi dah semayang. Mereka ikutlah. Itu asal usul hadis tentang solat hajat. Cuma dapat komersial setiap kali sol UPSR, PSRE. Benda kecil. SPM, SCPM, berpuluh-puluh setiap tahun pula secara rutin. Kalau di sekolah pula setiap minggu, hari Jumaat. Jauh dengan syariat. Dengan syariat yang Nabi dah di rumah masing-masing ada satu sudut dirasmikan sekali rasmi. Mana boleh tiap bulan. Syekh pun pening kata apa ni tiap bulan panggil rasmi tempat semayang. Sebab Nabi rasmi sekali. Dan sahabat di situlah tempat untuk dia bermunajat malam hari. Bila dia tak boleh pergi hujan, di situlah tempat semayang. Sebab rumah dia dihalangi oleh air sungai yang deras. Biasanya musim hujan lah. Kita kalau musim hutan, kalau tengok daun-daun tu lah, mana suruh budak naik cepat. Kepala air nak lalu. Sebab kalau tidak tak sempat. Arus deras. Pandai berenang pun mati. Sebab arus deras. Sebab dia di puncak bukit. Sekarang, kalau solat hajat tadi tak ada dalam amal Islam. Hajat ada, tapi tidak berjemaah. Kita bincangkan solat berjemaah. Kalau ni solat taubat pun ada pun sama juga. Dia solat berjemaah, solat tarawih, solat hari raya, solat gerhana yang Nabi sunnahnya berjemaah. Solat taubat masing-masing berdosa, dia je tahu. Takkan nak cerita kat Tok Imam saya buat dosa bini-bini, nanti tolong doa. Maknanya yang personal masing-masing. Hatta lepas semayang pun dah bagi salam selesai dah. Kita berzikir lah. Kita tak nak kerja penjen, duduklah lama sikit. Jadi solat sunat hajat ada, tapi tidak disunahkan berjemaah. Tapi hari ni bila kekeliruan berlaku, setiap malam solat hajat. Ada mana ni bapak dia sakit, yang ni nenek dia sakit.
Kemudian yang ni Indonesia pun ayah saya sakit. Jadi kalau kita layan masyarakat tanpa pengetahuan, setiap malam kita akan buat solat hajat, terutama di sekolah. Nak periksa solat hajat. Seminggu lagi nak periksa solat hajat. Sedangkan lain-lain tengok budak yang buat solat hajat tu yang tak lulus. Budak Cina, India semua A. Sebab apa? Dia ikhtiar. Macam mana dunia ni, kita mana yang usaha dapat. Agama pun samalah. Nak syurga tapi tak nak ikhtiar. Sedangkan dunia ni tak perlu ikhtiar, Allah dah tentukan. Dia ni makan banyak ni, dia ni makan ni, dia ni mati sini. Sebab rezeki masing-masing ditentukan. Cuma yang Allah nak ikhtiar, syurga. Masing-masing ikhtiar. Nabi pun tak boleh tolong. Kalau Nabi boleh tolong bapa saudara, Nabi akan pimpin masuk syurga. Tapi dah bapa saudara tak terima kalimah la ilaha illallah, terpaksa kekal dalam neraka dengan azab yang paling ringan. Pakai selipar pun menggelegak otaknya. Kita hari ni kena bara sikit pun melecut tangan. Bau pelanting bara. Kalau kita bakar-bakar sampah, terpijak. Pakai selipar je, sangat sikitnya, oh dah sakit. Apatah lagi yang dibakar buat selama-lamanya. Jadi kalau orang cerdik, berfikir waras, dia akan minta pada Allah jauh daripada neraka, dapat syurga. Hadis yang seterusnya, hadis yang tu juga, Nabi kata pergi, dan Nabi pun sembahyang, dan sahabat pun fasafafna khalfahu, buatlah saf belakang Nabi sembahyang. Sekali tu je, sembahyang hajat ataupun merasmikan tempat sembahyang. Kita hari ni setiap minggu, kalau di sekolah acara tahunan, habis SPM, STP, habis STP, UPSR, PSA pun buat, sedangkan nilai tak ada pun. Dan berjemaah, dan buat makan, dan orang penuh. Ya, esok malam tinggal satu baris. Hari yang buat solat hajat, puasa cari masjid lain. Sebab apa? Payah nak masuk dengan budak-budak riuh rendah. Jadi hari lain tak datang. Mana semata-mata untuk meraihkan solat hajat. Sedangkan solat hajat, setiap orang berhajat, dia lah minta dengan Tuhan. Tok Imam ada hajat dia, makmum ada hajatnya, mana boleh sama. Sebab masing-masing ada masalah. Itulah semua berkaitan dengan solat hajat. Ataupun ada yang seluruhnya Bukhari, Muslim, Muwatta, Abu Daud, Nasai. Ini daripada Abdullah bin Umar, adik ipar Nabi. Annahu, sesungguhnya Nadi diseru untuk semayang suatu malam yang sejuk, angin kuat, hujan lebat. Cukup semua, sejuk, malam. Dan di akhir azan tadi, dia sallu fi rihalikum, semayanglah dalam kemah masing-masing. Sebab dalam musafir, kemah. Dalam kemah masing-masing lah. Kalau kita pergi hiking, kita tahu lah. Biasanya kemah kadang kalau nak besar, kita yang boleh berdiri dan semayang dalam kemah masing-masing lah. Kalau tak hujan, kita akan bentang kat luar, semayang kat luar ramai-ramai. Bila hujan, masing-masing semayang dalam kemah. Azan. Cuma bila azan tu ditambah di akhirnya, sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Semayang dalam kemah masing-masing. Sebab hujan tak boleh nak dikumpulkan. Ya'muru, diarahkan pada muazzin pada malam yang sejuk, hujan lebat, berkata, ala, ketahuilah semua, sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Habis azan dia, Allah Akbar, habis la ilaha illallah, ala sallu fi, ketahuilah semayanglah di kemah masing-masing. Wa fi riwayatin Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, pada suatu malam, tamalah, bila hujan lebat, semayanglah di kemah masing-masing. Sama juga ala sallu fir rihal, semayanglah di tempat masing-masing. Di mana kita berlaku masa PKP dulu. Habis azan, semayanglah di rumah masing-masing kan? Dulu kan? Ada. Jadi duduk rumah masing-masing. Yang semayang imam dengan muazzin saja di masjid. Kemudian hadis, kita ambil satu lagi hadis, iaitu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam musafir, famutirna, kami telah dihujani. Orang Arab kalau hujan musibah lah, sebab mereka hari-hari tak hujan, tak ada persiapan. Kita sediakan payung sebelum hujan, kita standby baju hujan. Kalau naik motor mesti bawa, tak bawa orang lain balik, kita duduk kat sekolah. Balik juga buat laptop lagi, kalau sanggup kedah lah, tapi biasa tak sanggup lah. Tapi kalau pakai baju hujan kita balik, sebab tempat kita sentiasa hujan, standby payung.
sediakan payung sebelum hujan. Tapi di negara Arab jarang-jarang hujan. Sekali hujan, faqala la yusalli man syaa minkum fi rahli. Semayanglah di kemah masing-masing, di rumah masing-masing. Kemudian hadis yang satu lagi, kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Maknanya berlaku dalam selepas Fathu Makkah, mana tahun 8 ke 9 Hijrah lah. 9 Hijrah buat haji pertama oleh Abu Bakar. Kemudian Nabi buat Hajjatul Wada 10 Hijrah. Balik pada haji, selepas tu berapa bulan? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi SAW wafat pada 12 Rabiul Awal hari Isnin. Usama juga sallu fi rihalikum. Habis kita malam ni kita 2 fasal je. Kita berjemaah ada 5 fasal. Kita bincang 2 fasal tentang wajib menjaganya. Satu. Yang kedua, keuzuran-keuzuran yang perlu ataupun boleh kita semayang di rumah, hujan ataupun sakit. Dan seterusnya kita akan masuk fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ni kita tangguh dulu, cuma bagi tahu siap-siap, berkenaan dengan sifat imam. Siapakah yang berhak jadi imam? Yang tu dulu. Dan sifat-sifat imam ni dia ada 3 cabang kecil. Mana kita tangguh pada kuliah yang akan datang tentang fasa siapakah yang berhak menjadi imam. Contohnya lah, kalau semua mahir baca Quran, cari yang paling tua. Kalau semua, siapa yang mula-mula dulu Islam pada zaman sahabat? Dia tengok kelebihan. Mula-mula tengok bacaan. Mula bacaan semua okey. Siapa paling tua? Muda umur pula sama. Siapa yang mula-mula masuk Islam? Maknanya itu kita akan bincang fi aulan nas bil ilm. Siapakah yang layak untuk jadi imam? Hadisnya cukup banyak. Kemudian kita tangguh dululah. Pasal pun esok ada nak bermusafir. Saya nak tanya. Boleh. Tadi Ustaz sebut Sayyidina Ali dia berpusat di Kufah kan? Di Kufah. Apa nama? Adakah masa itu Syiah pun dah wujud ke belum? Syiah ni wujud masa bila? Syiah wujud awal. Awal lagi? Syiah wujud. Antara kejayaan yang pertama dia bunuh Syekh Osman. Dan dia wujud lagi masa bila Umar tumbang kerajaan dia dah tak puas hati. Dan orang Syiah, orang Iran lah bunuh, orang Parsi lah bunuh Umar. Umar dah pesan, aku dah pesan, kamu pergi ke negara luar, ambil teknologi, jangan bawa balik orang kafir. Jadi salah seorang sahabat, dia bawa balik sekali orang kafir, tukang besi. Tukang besi tu nama dia Abu Lulu'ah. Dan Abu Lulu'ah sekarang disanyu-sanyu di Iran lah. Dialah yang bunuh Umar. Umar kena tikam, tembus di perut. Bila orang bagi minum susu keluar, mana orang pun hiburkanlah hati Umar. Gini-gini, kamu baik. Dia kata, kemudian bagilah pengganti, wasiatlah. Dia kata, kalau aku wasiatkan pengganti, Abu Bakar, orang yang lebih baik pada aku dah buat. Abu Bakar kan wasiat, lepas dia Umar. Kalau aku tak buat wasiat, orang yang lebih baik daripada aku pun. Dan Nabi tak tinggal pesan siapa yang jadi. Jadi Umar tinggal begitu. Dan Umar tinggalkan Majlis Syura yang putuskan 6 orang ni pilih. Tapi anak dia jangan. Tolak ada seorang. Benda tinggal lah last sekali dapat kepada Osman. Dan Osman peringkat awal aman. Kemudian bila ada Syiah mula buat propaganda di luar. Di Makkah Madinah dia boleh buat propaganda sebab sahabat ada. Dia buat propaganda belah Iraq. Belah Iraq belah sana. Kemudian bila geng demonstrasi ramai dah berkumpul, sebab tu demonstrasi tak boleh buat. Bila ada demonstrasi ramai dah kumpul, Osman dah nampak tak ada jalan. Osman bagi tahu kepada semua pembantu-bantu dia, khadam-khadam, siapa yang tak tolong dia ini semua bebas. Tak jadi hamba dah. Sebab Osman dan anak-anak sahabatnya hebat-hebat tunggu kata Osman kata bunuh, perang. Osman nampak kalau berperang sama sendiri, masa tak selesai, akan mati ribuan orang. Tapi kalau dia seorang saya bunuh, nanti orang akan cari, selesai. Akhir sekali mereka panjang rumah. Syekh Osman, hari itu Syekh Osman dah bermimpi buka puasa dengan Nabi. Syarat dah dapat. Osman itu puasa, maka dia dibunuh, mati. Kita baca ayat Quran panjang. Itulah kejayaan Syiah yang pertama. Bila ada Osman dibunuh, maknanya dia mula sekali dengan Umar dibunuh. Bila Umar dibunuh, mula dah buka pintu. Sebab Syiah dah mula berani naik. Kemudian bila Osman dibunuh, boleh dekat Ali, huru hara, orang pun komen. Zaman Khalifah lain, ayat dia macam aku, Ali kata. Zaman sekarang, ayat macam kamu. Sebab Sayyidina Ali, ijtihad dia lebih tepat berbanding ijtihad Aisyah. Bila Osman mati, Ali berisiap kita perlu jaga
batasan, perbatasan dulu, sepadan. Baru cari pembunuh. Aisyah dengan Muawiyah kita kena cari pembunuh dulu. Dalam masa cari itu, musuh dan Islam ambil kesempatan. Berlakulah majlis tahkim. Akhir sekali dapat kepada Muawiyah. Muawiyah ni adalah seorang yang cerdik sebab dia anak murid Umar juga. Jadi dialah dapat selesaikan. Jadi Syiah tak puas hati, dia burukkan Muawiyah. Sedangkan khalifah dari Islam 5. Dia bukan 4 dan 5, Muawiyah. Sebab khalifah dari Islam, Muawiyah juga contoh bagaimana mengatasi konflik yang dahsyat. Muawiyah dapat atasi dengan aman. Sebab tu Islam berkembang sampai ke Afrika. Muawiyah dapat, kita tengok zaman Umayyah ke masa dia, zaman Umar bin Aziz pun semua nak berkembang sampai Afrika. Tapi bila, sebab itu kelebihan zaman pertama zaman Nabi. Zaman kedua zaman sahabat. Zaman ketiga terbaik zaman Bani Umayyah, bukan zaman Bani Abbasiyah. Zaman Bani Abbasiyah banyak munculnya falsafah, iaitu cara mantik. Tapi zaman Bani Umayyah, kenapa baik? Sebab sahabat masih hidup. Kita bukan kata pemerintahan dia baik, sahabat masih hidup. Jadi zaman Nabi terbaik. Kedua zaman Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga zaman Bani Umayyah, sebab sahabat masih hidup. Sebab sahabat yang terakhir mati tahun 100 lebih. Dan zaman Bani Umayyah tumbang 132 Hijrah. Mana tu zaman tu terbaik. Kita hari ni masuk di sekolah zaman keemasan, zaman Abbasiyah. Cuba cek dalam sejarah dunia Islam. Dia akan letak zaman Bani Abbasiyah. Bila kita belajar hadis Nabi, zaman terbaik zaman Nabi. Kemudian zaman Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga zaman Bani Umayyah. Sebab apa? Sahabat masih hidup. Bila sahabat ada seorang pun dikira zaman terbaik. Sahabat terakhir antaranya boleh tengok di sini, antaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik umur panjang, anak ramai, 70 orang anak dia kebumikan sendiri. Sebab dia tak mati-mati. Anak dah tua, dia belum mati. Doa Nabi kepada dia. Ketika dia sampai Madinah, mak dia miskin, mak dia bagi dia jaga, khadam. Dan Anas bin Malik, Nabi tak pernah pukul. Sebab budak baik. Budak sekolah kalau kita buat macam Anas bin Malik, tak boleh. Sebab budak sekolah nakal, mesti kena rotan. Buat budak sekolah kalau macam Anas bin Malik, tak perlu rotan. Dengar cakap. Buat Anas bin Malik, dia kata dia tak pernah begini-begini. Sebab dia budak baik. Tapi budak sekolah, kita tak rotan macam ni, memang masalah. Tapi kena ikut secara sunnah Nabi lah. Mana dengan nasihat. Tapi kalau dah nakal, nasihat tak jalan, dia kena bedal juga. Baru dia akan faham. Sebab kita cikgu sekolah ni faham. Budak ni kata 1 nakal macam ni, tak sempat ni kata 5 ni, dia kena buang. Bukan cikgu tu ada boleh tahu masa depan. Pengalaman cikgu disiplin ni kalau nakal macam ni, tak boleh belajar ni. Dia kena beri hukuman. Dia kena bawa disiplin macam. Tapi kalau tidak diberi hukuman, dia akan membesar dengan keadaan yang degil. Bila dah umur 20, jadilah anakku Ustaz Zani. Dia semua dia gangster. Sebab kita tak baiki dia masa kecil. Dia bangsa Yahudi ke? Tak, Syiah. Daripada bangsa Yahudi. Wallahualam. Yang saya tahu berasal dari dia yang mula wujudkan. Mana dia menyusup masuk, kena cek balik. Yang dia muncul di situlah, di Iran lah. Diasaskan oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah Sabah tu Yahudi? Ya. Kena tengok. Cuma kita tak perlu tahu mendalam. Cuma kita perlu tahu asasnya Quran dan Sunnah dulu. Bertentangan dengan Quran dan Sunnah, mana dia akan boleh jadi Syiah, dia boleh jadi Yahudi, dia boleh jadi Nasara, dia boleh jadi munafikin. Sebab ajaran sesat 4 ni dalam Quran. Yahudi, Nasara, ghairil maghdubi alaihim, tambah lagi munafikin, dan satu lagi musyrikin. 4 ni je. Dia tak pusing-pusing salah satu ni. Jadi sangat kita tangguh. InsyaAllah 2 minggu lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma qsimna min khasyatika ma ta'ulu bi baina wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, wa min al-yaqini wa ta'ala masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa taqabbal zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusad 'alaina man la yaqdiruna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.